Tuaran. Terima kasih Tan Sri. Walaupun dengan ingatan, tapi Tan Sri-nya very generous. Jadi untuk menghormati masa akan terus menyentuh perkara yang saya fikir amat penting khasnya bagi Sabah. Tan Sri Speaker, perkara yang saya sentuh ini sudah berkali-kali saya bawa dalam Dewan ini, dan memandangkan hari ini, kali ini adalah persidangan terakhir sebelum PRU 13, maka saya ingin menyentuh perkara ini supaya jadi rekod dalam Dewan ini. Dan inilah pertama saya berucap selepas perpindahan berhijrah sebelah sini. Tan Sri Speaker, rakyat di Sabah sangat-sangat mengharapkan agar belanjawan kerajaan bagi tahun 2013 ini memberi penekanan kepada masalah yang besar di Sabah. Pertama-tamanya ialah masalah pendatang tanpa izin. Semasa belanjawan ini bentang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak menyentuh mengenai masalah PTI di Sabah. Setelah RCI dibentuk, rakyat di Sabah mengharapkan kerajaan membentangkan program bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Saya secara peribadi agak kecewa kerana tidak ada pun disentuh dalam belanjawan, dan saya tahu dan sedar saya telah membawa perkara ini berkali-kali dalam Dewan ini. Malangnya inilah terakhir. Kalau masih ada peluang, saya akan terus membawa perkara ini sehingga ada penyelesaian mutlak. Tan Sri Speaker, pada 2 hari bulan Oktober baru-baru ini saya bertanya dalam Dewan ini mengenai dengan soal penambahan mendadak jumlah penduduk di Sabah sejak tahun 1960. Kementerian menjawab mengatakan bahawa kehadiran PTI yang begitu ramai itu tidak menggugat keselamatan negeri Sabah. Saya ingin menyatakan bahawa jawapan ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya yang berlaku di Sabah. Laporan menyatakan bahawa 80% daripada jumlah kejadian jenayah di Sabah adalah disebabkan oleh orang asing. Kehadiran PTI sebanyak 889,729 ini yang dikenal pasti saja di Sabah menyebabkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Jumlah pendatang tanpa izin Tan Sri ialah telah mencecah pada tahap 28% daripada seluruh penduduk Sabah. Kalau dibanding kumpulan etnik, sekarang ini PTI telah melebihi jauh berbanding dengan suku-suku kaum di Sabah. Saya ingin menyatakan di sini Tan Sri bahawa untuk makluman Dewan, orang asing sudah mula menguasai aktiviti pekerjaan dan perniagaan di seluruh Sabah. Daripada pemandu teksi, menjual ikan dan menjual barang runcit, sayur-sayuran dan sebagainya di pasar-pasar mingguan. Kebun-kebun sayur hampir-hampir dikuasai oleh mereka. Penggunaan racun rumpai dan racun perosak yang tidak terkawal dan berlebihan di kebun-kebun sayur yang mereka usaha adalah berleluasa. Dalam perkara ini, saya tidak nampak apa-apa usaha pengawalan dari jabatan ataupun kuasa tempatan ke atas perkara ini yang sudah tentunya menyebabkan kemudaratan kesihatan rakyat Sabah di masa datang. Dan saya mintalah bantuan daripada Kerajaan Persekutuan untuk membantu kerajaan negeri, oleh kerana tanggungjawab di kawasan pasar-pasar ini di bawah tanggungjawab kerajaan negeri, dan saya usulkan bahawa Kerajaan Persekutuan mengambil peranan untuk membantu kerajaan negeri. Tan Sri Speaker, dari segi ekonomi juga, saya ingin membawa pengetahuan Dewan ini bahawa di Sabah ini kes-kes penyambungan air dan listrik secara haram di Sabah adalah dilakukan oleh orang-orang asing. Oleh kerana aktiviti mencuri air dan elektrik ini sangat berluasa di Sabah, maka ianya menjadi bebanan yang besar oleh pihak Jabatan Air Sabah dan Lembaga Elektrik Sabah untuk memesan mengawal. Saya ada bawa keratan newspaper 2 hari berturut-turut Tan Sri, Daily Express, dengan gambar. Rupanya orang-orang asing ini begitu inovatif. Pekerja lembaga elektrik ini asik untuk membuka tiang-tiang elektrik yang dibuat di bumbung-bumbung rumah setingan dan juga di seberang jalan raya dan sebagainya. Dan kita tahu juga bahawa penyambungan haram air ini menyebabkan non-revenue water di Sabah ini sebanyak 60% merupakan yang tertinggi di negara kita ini.
Dari segi perkhidmatan awam pula, kerajaan terpaksa menanggung perbelanjaan yang tinggi untuk menampung perbelanjaan. Umpamanya Kementerian Kesihatan maklumkan bahawa kementerian tersebut membelanjakan sebanyak 12 juta ke atas perkhidmatan kesihatan kepada orang asing, sedangkan rakyat tulen di Sabah terpaksa bergelut dengan mutu perkhidmatan kesihatan yang masih rendah mutunya. Mr. Speaker, saya mengalu-alukan penubuhan Royal Commission Inquiry ke atas PTI di Sabah. Walau bagaimanapun, pertanyaan timbul kenapa kerajaan mengambil masa begitu lama untuk membuat pengumuman. Kabinet telah meluluskan penubuhannya dalam bulan Februari 2012, tetapi pengumuman dibuat pada bulan Ogos, hanya di bulan Ogos. Ini pun saya kira ini berikutan dengan tekanan-tekanan politik. Terma yang diberi kepada RCA ini hanyalah berbentuk penyiasatan dan tiada peranan untuk membuat cadangan atau ketetapan ke atas apa-apa tindakan undang-undang ke atas mana-mana pihak yang terlibat melanggar undang-undang. Adakah kerajaan tidak memberi perhatian tentang perkara ini apabila nanti dapatan atau report terhadap RCA ini nanti apakah tindakan kerajaan kepada perkara-perkara yang melibatkan individu ataupun pemimpin yang terlibat dalam pemberian IC ini. Mr. Speaker, tugas pertama yang harus dibuat oleh RCA ini ialah membersihkan senarai pengundi sebelum PRU13 diadakan, kerana terbukti ramai daripada PTI ini sudah tersenarai dalam senarai pengundi. Dalam semakan kami baru-baru ini tidak kurang daripada 250,000 daripada mereka yang sudah disenaraikan sebagai pengundi di Sabah. Ini termasuk mereka yang memegang kad palsu. Contohnya ialah pada 29 September baru-baru ini dilaporkan seorang bangsa asing yang bernama Hasanuddin Manah yang memegang kad pengenalan palsu bernombor 7419-125463 telah dijatuh hukuman 1 tahun penjara dan denda RM33,000. Beliau mengaku membeli kad palsu tersebut dengan harga RM1,000. Saya percaya ini adalah hanya sampel yang kecil dan beribu kad palsu ini dipegang oleh PTI di Sabah. Kita orang tempatan tahu, Tan Sri, setiap hari kita berjumpa dengan mereka yang memegang kad seperti ini. Yang penting ini ialah penama ini sudah tersenarai sebagai pengundi. Beliau ini terdaftar sebagai pengundi di daerah mengundi Inanam Laut dalam DUN Karambunai dan Parlimen Sepanggar di Sabah. Pihak Suruhanjaya Pilihan Rakyat telah memberi jaminan bahawa tiada PTI terdaftar dalam senarai pengundi. Dan bolehkah Suruhanjaya menjelaskan perkara ini dengan bukti yang kita dapati? Dan saya heran kenapakah pihak-pihak tertentu dan pihak berkenaan membiarkan orang asing ini terlibat dalam sistem demokrasi negara kita. Bukankah ini kita pandang sebagai satu pengkhianatan kepada kedaulatan negara? Mr. Speaker, kita sangat-sangat mengalu-alukan pengumuman pelan perdamaian antara kerajaan Filipina dan MILF baru-baru ini. Ini kita sanjung tinggi kejayaan MILF dapat dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan walaupun tidak sepenuhnya di wilayah mereka. Sudah tentunya ia akan mencetus satu kestabilan politik di rantau ini. Dan dalam hal ini saya ingin mengesah kerajaan mengambil peluang ini untuk mengambil langkah secepat mungkin untuk mengatur kepulangan balik pelarian dari negara itu, terutama sekali mereka yang memegang kad IMM13. Oleh kerana perdamaian sudah dicapai, negara mereka damai, maka saya percaya bahawa mereka ini ingin balik ke tanah air mereka setelah wujudnya damai ini. Dan peluang ini juga adalah yang terbaik bagi kerajaan untuk menyelesaikan masalah pendatang tanpa izin di Sabah. Saya juga menyeru kerajaan persekutuan berunding dengan kerajaan Filipina untuk mewujudkan satu konsulat di Sabah untuk membolehkan pengeluaran pasport kepada ribuan PTI di Sabah. Dan kad-kad pengenalan yang telah diberi kepada PTI ini mesti ditarik balik dan diganti dengan pasport demi untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan Sabah dan Malaysia. Mr. Speaker, untuk menjimatkan masa, saya terus menyentuh beberapa perkara dalam bajet. Pertamanya ialah saya ingin menarik perhatian kerajaan mengenai dengan kedudukan pengeluaran beras di Sabah. Pada ketika ini Sabah hanya mengeluarkan 30% keperluan beras dalaman, dan penurunan peratusan pengeluaran beras ini disebabkan dua faktor.
yaitu pertambahan penduduk khasnya kehadiran PTI yang begitu banyak, dan juga banyak sawah padi tradisional telah pun berkurangan kerana sudah tukar dari segi penggunanya. Saya alu-alukan pembangunan dan perluasan jelapang padi di Kota Belud, namun saya kira ini tidak mencukupi. Kawasan-kawasan padi lain harus dibangun. Kerana dalam tahap 30% ini saya kira sudah sampai ke tahap bahaya, Tuan Sri Speaker. Kerana kalau ada apa malapetaka negeri-negeri atau negara-negara dari mana kita import beras, maka kita ada duit pun tidak ada beras dibeli. Kita balik makan ubi liar. Kita panggil di Sabah, Tan Sri, kadut. Sawah-sawah padi yang terbiar perlu dibangun semula secara sistematik. Teknologi moden harus digunakan secara meluas dan bantuan jentera pembajak ditambah kerana salah satu masalah yang besar di kalangan pesawah di Sabah sekarang ini ialah kekurangan jentera pembajak. Saya berharap skim pelindungan takaful padi yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam belanjawan ini dapat menggalakkan petani padi untuk membangun semula sawah yang telah terbiar. Tuan Sri Speaker, saya juga ingin menyentuh perkara mengenai dengan bantuan kebajikan kepada keluarga miskin. Kementerian Kebajikan telah membatalkan ramai penerima bantuan ini baru-baru ini. Saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah sebabnya bantuan yang dibatal tanpa memberi sebab yang jelas? Di kawasan saya, Tan Sri, iaitu Tuaran, saya dimaklumkan seramai 900 bantuan telah dibatalkan daripada 3,000 penerima. Saya perhatikan ada di antara mereka yang sangat memerlukan juga dibatalkan. Saya melawat seorang penerima yang sudah sakit telantar lebih daripada 10 tahun dan beliau memaklumkan kepada saya bahawa bantuannya juga dibatal. Tuan Sri Speaker, secara ringkas saya juga ingin mengingatkan Kementerian Pelajaran mengenai dengan kebuntuan pembinaan sekolah menengah Pekana Balu. Semasa Timbalan Menteri melawat sekolah tapak sekolah dulu, beliau berjanji bahawa pembinaan akan bermula 3 bulan selepas lawatan itu, tapi sekarang ini sudah lebih setahun, namun kerja pembinaan belum bermula. Di manakah sudah janji yang mau ditepati? Tuan Sri Speaker, khususnya saya ingin menarik perhatian seperti juga rakan tadi, itu berkenaan dengan pewujudan cyber cafe yang menjalankan perjudian di kawasan saya di Tuaran. Ya, di Tuaran juga ada pekan kecil seperti Tamparuli, ya small town, tetapi cyber cafe ini berjalan tanpa kawalannya. Saya dimaklumkan oleh orang tempatan bahawa di pekan Tamparuli alone ada 3 buah cyber cafe dan di pekan Tuaran 4 buah. Dan tempat-tempat ini beroperasi sekian lama dan dalam pengetahuan umum, tetapi tidak ada tindakan dari pihak yang berkenaan. Dan ada di kalangan orang tempatan bertanya sama ada tempat ini mendapat perlindungan daripada pihak tertentu. Saya minta kementerian mengambil tindakan yang sewajarnya. Mungkin ada pihak daripada pusat untuk menggeladah tempat ini. Rekan saya di sini mengatakan, mencadang, kalau ini berdosa kenapa tidak dihalal saja supaya pihak tertentu tidak mengaut keuntungan secara haram, ya. Tuan Sri Speaker, sebagai akhirnya saya ingin menyentuh satu perkara. Saya tertarik dengan cadangan kerajaan, iaitu mengadakan menubuh pasar ikan rakyat, ya. Ini sangat menarik. Pertamanya, Tan Sri, di Sabah ini harga ikan keperluan orang miskin ini sudah mendadak. Saya ingat kenaikan harga itu kurang lebih 200%. Saya ambil contoh, Tan Sri tahu nih, Tan Sri Speaker. Ikan basungan kita panggil di Sabah ini, yang the lowest category of fish. Ini ikan orang miskin, sekarang dulu 3 ringgit, 4 ringgit, sekarang ini 8 ringgit sekilo. Jadi yang penting ialah pasar, kebanyakan penjual ikan ini ada dikuasai oleh orang asing. Jadi dengan adanya pasar ikan yang dicadang oleh kerajaan ini, mungkin ianya boleh sedikit sebanyak menyelesaikan masalah kenaikan harga yang mendadak ini. Satu lagi, Tan Sri, yaitu plan pembangunan pendidikan negara. Ini sangat menarik dan saya juga membaca pengumuman Timbalan Perdana Menteri mengenai dengan plan pendidikan bagi Sabah dan Sarawak. Saya ucapkan terima kasih. Saya ingin bertanya, sama ada plan pembentukan plan ini dihasilkan setelah berbincang atau perbincangan dengan semua pihak yang berkenaan, seperti educationist, NGO dan sebagainya, sebelumnya dirumuskan.
Sebab Tan Sri, dalam beberapa tahun ini kita lihat dasar pelajaran ini flip-flop, ya, pergi bahasa, pergi Inggeris dan sebagainya. Jadi dalam plan pembangunan pendidikan ini saya tengok ianya untuk 12 tahun akan datang. Jadi kita berharaplah dengan pembentangan plan pembangunan ini kita ada satu dasar yang berterusan supaya pelajar-pelajar tidak kebingungan. Hari ini emphasize Malay, bahasa Malaysia, besok Inggeris dan sebagainya. Dan satu lagi Tan Sri, saya khususnya di kawasan sini, kerajaan dulu telah memberi satu peruntukan sebanyak 80 juta kepada satu kampung, yaitu Kampung Mengkabung. Ini kampung air, dibenah ke darat. Tetapi saya tengok perancangan ini tidak teratur, di mana apabila pembuatan pembinaan rumah-rumah baru ini, penghuni rumah dulu dipindahkan dan beramai anak-anak tercicir daripada sekolah kerana permasalahan. Ini disebabkan perancangan tidak teratur, sekolah tidak disediakan dan masjid kampung ini baru saja dibina, tidak dimasukkan dalam perancangan. Jadi saya harap pihak-pihak tertentu mengambil perhatian yang serius lah. Akhirnya Tan Sri, saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan mengenai Felda. Felda mempunyai ladang seluas 250,000 ekar di Sabah. Dan janji kerajaan pada masa itu ialah memberikan geran tanah, title selepas pembayaran hutang-hutang, iaitu kurang lebih selepas 11 tahun. Tapi sudah hampir 30 tahun, tapi hari ini belum lagi geran-geran diberi. Saya ingin bertanya sama ada kawasan Felda di Sabah ini terlibat dengan penyenderaian Felda baru-baru ini. Jadi Tan Sri, saya sebenarnya banyak perkara yang saya ingin katakan. Jadi saya sangat menghormati masa yang diberi. Saya berharap bahwasanya apapun kita katakan mengenai dengan bajet ini, yang penting itu ialah pelaksanaan itu nanti. Pelaksanaan, ya, terutama sekali the one off payment dan pemberian kepada rakyat agar ianya dapat diberikan sistematik dan sampai kepada sasaran. Terima kasih Tan Sri. Ulu Terengganu.